الله وبركاته. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa biyassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Tuan Imam, barisan Jabatan Kuasa Masjid Rizwaniyah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita isi antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan kita berada pada majlis ilmu ini akan mendapat naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini kita akan berkongsi. Saya akan membaca dua hadis yang berkisar pada perkara yang sama, yang menceritakan tentang untuk peringatan kepada kita semua bahawa setiap apa yang kita akan lakukan ini, yang kita lakukan ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar nanti. Iaitu tajuk dia, merampas sebilah kayu siwak sudah masuk ke neraka. An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min arakin. Rawahu Muslim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun shahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha aw aba'ah. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, iaitu mengambil secara paksa atau merompak, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya setangkai kayu arak, iaitu kayu yang digunakan untuk bersiwak. Riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah SAW datang menghadap baginda. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid. Sehinggalah akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki. Lantas mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak sama sekali. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan selembar selendang
atau ragu perawi hadis selembar baju kemeja daripada harta rampasan. Riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini dan banyak lagi sebenarnya mengingatkan kepada kita bahawa setiap apa yang kita lakukan ini semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau yang kita lakukan itu dengan mengambil hak orang lain, bukan hak kita. Dua hadis ini menceritakan walaupun hanya sedikit. Satu hadis yang pertama hanya sebatang kayu saja. Di sisi kita apalah nilainya sangat sebatang kayu itu. Tetapi kalau sebatang kayu itu bukan hak kita, kita ambil, maka tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bimbang, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, hanya selembar selendang saja tuan-tuan. Maka bagaimana pula dengan kita pada hari ini tuan-tuan? Maka sama-sama kita muhasabah, untuk saya dan juga untuk tuan-tuan. Barangkali kadang-kadang kita tak menyangkakan yang kita buat itu merupakan salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak perasan pun salah. Saya tak ambil tanah orang, saya tak ambil hak orang, saya tak ambil reta orang. Kadang-kadang kita tak perasan. Saya bagi contoh ya tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan setuju atau tidak. Ada kalanya kadang-kadang kita mengisi satu maklumat kerana untuk kita mendapatkan bantuan dan sebagainya. Kadang-kadang maklumat yang kita isi dalam itu tak tepat. Kita tahulah tak tepat. Terutamanya pendapatan. Bagi orang lah, barangkali lah, saya tak kata lah, barangkali orang yang ada payslip dia, ada slip gaji dia, barangkali mungkin susah sikit lah. Tapi bagi orang yang tak ada slip gaji, saya tak kata lah, tapi melalui pengalaman saya di sekolah yang menguruskan, sama-sama lah dengan guru yang menguruskan perihal bantuan untuk anak-anak didik. Dan kita memproses berdasarkan borang yang telah dihantar oleh ibu bapa. Kita ikut yang itu saja. Mana yang dikatakan di situ, kita proceed yang mana itulah. Kan ada hak kelayakan dia. Kalau tuan-tuan, kalau di sekolah, bantuan yang paling susah lah untuk dapat iaitu rancangan makanan tambahan tu. Bukan semua murid yang layak. Maka oleh keranalah, contoh, nakkan sangat anak kita dapat makan itu, maka kita isi di borang maklumat itu maklumat yang tidak tepat, yang kita je tahu. Cikgu-cikgu di sekolah, pihak pentadbir tak tahu. Jadi bagaimana tuan-tuan? Adakah tuan-tuan tidak merasakan bahawa itu merupakan satu kesalahan? Yang paling bimbang ialah anak kita makan tuan-tuan. Ni untuk kita muhasabah baliklah. Dan yang paling kita takut, sekiranya anak kita dapat, anak orang lain yang sebenarnya berhak untuk dapat, tak dapat. Cuba fikir. Itu saya bagi contoh. Contoh yang saya nampak. Begitulah kalau nak dapatkan apa ni, beasiswa ke ni, anak-anak kita ni dah ada yang dah sambung belajar ke PTA, ada yang nanti insya-Allah bulan 10 nak pergi daftar. Maka tuan-tuan yang belum itu cek dulu, muhasabah balik. Jangan kerana kita rasa kita nak dapatkan tapi sebenarnya kita tak layak pun berdasarkan kriteria yang telah digariskan. Yang paling bimbang kalau ianya mengambil hak orang lain. Kita pun tengok hari itu. Contoh isi apa ni, bantuan prihatin ke BSH ke apa-apalah, saya pun tak tahu benda tu. Tuan-tuan tengok hari tu kes tular seorang pemandu kereta bios, bukan kereta bios, kereta apa? Kereta Camry putih yang pergi langgar penunggang motosikal dengan pembonceng dia, 2 orang kan. Dia lalu dekat laluan kecemasan.
apalah, bila disiasat, tengok-tengok rupanya dia tu penerima, tuan-tuan. Penerima bantuan. Sekali rupanya tengok dia tokey. Tokey kedai, tokey kereta. Tokey kereta ni, yang jual kereta, tuan-tuan. So, apalah tuan-tuan kata, itu tak apa Ustaz, itu dia bukan Islam. Yang saya nak cerita ni, untuk kita cek balik, kita muhasabah balik. Jangan kita jadi orang itu, tuan-tuan. Jangan kita jadi orang itu. Bimbang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain, memasukkan sijil. Memasukkan sijil untuk kita melayakkan satu perkara. Itu juga merupakan satu perkara yang memang jelas salah, dan kita bimbang dengan sijil yang kita palsukan itu, melayakkan kita mendapat sesuatu imbuhan, gaji dan sebagainya dalam tempoh yang cukup lama. Tak bimbangkah yang kita buat itu akan menjadi satu kesalahan yang besar? Itu kita kena bimbang-bimbangkan. Sebab itu kita ingat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kullu lahma nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram yang kita masukkan ke dalam mulut kita ni, apatah lagi kalau kita bimbang kita suapkan ke dalam mulut tanggungan kita, maka api neraka adalah lebih layak untuk dia. Tuan-tuan, insya-Allah lah kita muhasabah. Baik, kita tengok huraian ni. Islam melarang sesiapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak milik pribadi seseorang. Maka siapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah dia segera menyerahkannya kembali kepada pemiliknya, walaupun benda itu hanya sedikit. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak sahaja, iaitu apabila dia menganggap ringan akan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal daripada tuan barang tersebut. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Nabi SAW dalam hadis yang lain menyatakan, la yahillu malu imrin muslimin illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Dan ketika khutbah wada, Nabi SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baldikum haza. Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negerimu ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, barangkali tuan-tuan biasa dengar, ada satu batu, tuan-tuan. Batu ni namanya batu ajaib. Batu ini boleh menyebabkan terputusnya silaturahim antara abang dan adik. Batu ni boleh menyebabkan antara sepupu pun bergaduh. Tuan-tuan sedia maklumlah batu tu. Padahal batu tu batu mati je pun. Itulah batu sempadan tanah, tuan-tuan. Batu sempadan tanah. Kita tengok drama Melayu, cerita pasal berebut tanah ni, sebenarnya drama itu adaptasi daripada memang perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita pun. Dia mudah-mudahan tak jadi pada kita.
Bimbangnya kerana hal-hal pusaka tanah ni tuan-tuan, ia adalah sambung sampai generasi-generasi yang berikutnya. Bimbangnya generasi yang atas semua dah habis semua dah. Semua dah masuk kubur belaka. Disambung oleh generasi yang kedua yang tak tahu benda pun. Ini yang kita bimbang. Akhirnya bila minta sukat balik tanah, minta sukat balik tanah, tengok-tengok dah makan 2 kaki tuan. Cerita. Tapi tu dia pun pening. Macam mana jadi macam ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab kalau kita panggil surveyor untuk sukat tanah tu, memang berdasarkan kepada geran tanah tu, ada poin-poin dia, memang boleh tahu di manakah sebenarnya batu yang sebetulnya. Jadi yang lari sampai 2 kaki tu pasal apa? Batu tu telah di apa? Batu tu kemungkinannya telah dialihkan. Dia nak buat macam mana tuan? Dah buat rumah, udah buat pagar, bersimen lagi. Buat macam mana? Tu jalan yang terbaik. Selesaikan dengan ahli waris yang ada. Selesaikan dengan tuan tanah sebelah itu. Selesaikan baik-baik, sebab kita takut mendekat padang mahsyar nanti. Kalau dia boleh halalkan, halal lah. Kalau dia minta untuk pampasan ganti rugi, bayarlah. Nak kata apa? Benda dah berlaku. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati ketika berjual beli dengan orang lain. Hendaklah kita menjauhi segala harta yang haram dan jangan melakukan sebarang kezaliman terhadap hak milik orang lain. Hal yang demikian boleh membawa kepada kebinasaan yang berbahaya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, "Man aqaza shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepadanya. Ambil sejengkal tanah dia secara zalim, secara paksa, Allah Ta'ala akan kalungkan dia dengan 7 bumi kepadanya. Itu kena ingat sama-sama tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, mafhumnya, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang, baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan pada hari ini, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham. Jika dia memiliki amal soleh, maka diambillah amal solehnya sesuai kezaliman yang dilakukannya. Namun jika tidak ada amal solehnya, maka diambil kejahatan orang itu lalu dipikulkan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita masih ada sekarang tuan-tuan, minta halal atau bayar pampasan. Kalau tak, nanti segala amal soleh yang kita buat akan berpindah milik kepada orang yang kita zalimi itu. Bimbang lagi kalau dah habis dah amal soleh kita pula terpaksa ambil balik dosa daripada orang yang kita zalimi itu untuk kita pikul dosa dia. Sebab itu kena awas dan kena ingat, kita hidup kat dunia ni sementara je tuan-tuan, sementara. Kita hidup sibuk untuk kita mengumpulkan harta kekayaan. Ya, tak salah kalau dengan cara yang betul. Tapi kalau dengan cara yang batil, dah ambil, seronok kita kaya, banyak harta kita, lepas tu kita mati, apa kita dapat? Kita mati, betul anak-anak kita pula yang berebut. Kita dekat kubur anak-anak tak peduli pun. Dah pula cara yang kita ambil tu dengan cara yang salah. Tu kena banyak ingat tuan-tuan. Tapi kalau benda yang kita ambil itu telah binasa, maka kenalah kita kembalikan barang gantinya. Dalam masalah menggelapkan, ini saya baca uraian ni tuan-tuan, bukan kata saya mana-mana yang nambah ni.
dalam masalah menggelapkan harta negara atau harta sesuatu kumpulan, jamaah, organisasi atau diistilahkan pada masa sekarang ini dengan perkataan korupsi, ialah satu amalan yang terkutuk dan berdosa besar. Sekalipun yang digelapkan itu hanya selembar baju saja. Hadis di atas merupakan suatu ancaman yang keras dan peringatan yang tegas agar seseorang jangan melakukan khianat terhadap hak milik orang awam yang diamanahkan ke atasnya. Tindakan keras itu akan diambil sekalipun ke atas seseorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran dengan darah, yang telah mempertaruhkan nyawanya sebagai tanda kesetiaan terhadap perjuangan. Apatah lagi kalau dia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang disumbangkan. Ni ingat kepada orang yang dia bagi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan kuasa dengan amanah. Tadi barangkali khutbah Jumaat seluruh Perak hari ni cerita pasal amanah. Amanah yang betul-betul amanah lah. Amanah tu tak amanah langsung. Kakak-kakak kat belakang nak tanya kakak-kakak kat belakang, abang-abang yang dekat depan ni, suami-suami kakak balik ada cerita tak? Ada cerita tak pasal khutbah Jumaat hari ni? Ada ngangguk-ngangguk. Kalau tak ada, geling-geling. Geling-geling. Sian. Abang-abang kat depan ni, kalau rasa tak boleh nak cerita, kan sekarang kita dah viralkan dalam WhatsApp. Kopi je, send dekat dia. Baca ni. Lagipun abang nak cerita pun abang tak apa dengar. Hari ni rasa khutbah laju sangat. Nangis rasa khatib baca Alhamdulillah, sedar-sedar dah, barakallah. Rasa kejap rasanya khatib hari ni baca rukun je. Ya sangat rukun. Rupanya kita khusyuk sangat tuan-tuan. Tak apalah, ini biasalah. Sebab itu tuan-tuan sunat disunatkan untuk kita ni, laki-laki ni, tidur dululah sebelum sembahyang Jumaat tuan-tuan. Kalau hari yang tak puasa tu, tuan-tuan makan sikit, jangan makan banyak sangat. Sebab perut kosong pun boleh menyebabkan kita mengantuk, dan perut yang terlebih makan pun boleh menyebabkan kita mengantuk. Jadi makan sikit, tidurlah sekadar dapat tidur 10 minit pun jadilah. Jangan tidur sampai lah orang balik Jumaat baru kita sedar. Kalau nak tidur kena peringatkan kepada pada isteri. Tolong kejutkan abang sekian-sekian. Ada jam, kita buat alarm, kita set alarm tu. Takut nanti terlajak. Yang penting nanti khutbah kita segar-bugar. Takut nanti masa khutbah itulah yang paling sedap tuan-tuan. Tapi hebatnya kan, tak jatuh tersungkur tuan-tuan. Memang tak jatuh tersungkur. Steady je. Tapi kalau tuan-tuan jatuh tersungkur, saya nasihatkan tuan-tuan buat pensan je. buat pensan je. Tak kira malu pula orang tengok kan. Tapi setakat ni kita tak ada jumpa tersungkur lagi lah. Kalau tak percaya, tanyalah kepada khatib-khatib. Dia baca kat atas, dia nampak lah kan. Dia tengok. Cuma nak tegur tu tak berapa nak ni lah. Tak berapa nak sedap nak tegur. Baik tuan-tuan. Jadi hari ni tajuk khutbahnya pasal amanah. Semua kena. Amanah untuk seorang suami, seorang isteri, anak-anak. Amanah bagi orang yang telah Allah Ta'ala bagi kuasa kepada dia. Kalau dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin atau setiap kamu bertanggungjawab, dan kamu akan ditanya, dia bertanggungjawabkan ke atas apa yang telah kamu dibagi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudlah pemimpin ada tanggungjawabnya masing-masing. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak pemimpin besar, kita ni pemimpin kecil sebagai seorang suami di rumah, kan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man zara'a fi ardi qaumi bighairi idnihim, falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatah." Barang siapa yang menanam di sebuah tanah milik sebuah kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak memperolehi dari tanaman itu sedikit pun
dan untuknya ini perampas nafkah yang dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Dikatakan hadis hasan. Ini cerita pasal tanam dekat tanam atau kita usahakan suatu kat tanah orang lain memang tak boleh. Memang tak boleh. Apa yang kita tanamkan itu sebenarnya adalah milik untuk tuan tanah itu. Jadi sekarang tuan-tuan, kita pun sedia maklum apa yang berlaku dalam tempoh seminggu 2 minggu ni, yang baru kita tahu sedangkan benda tu dah lama pun berlaku tuan-tuan, iaitu tentang kita panggil pencerobohan tanah. Pencerobohan tanah, bukan penerokaan tanah. So kena beza tu, teroka dengan ceroboh beza tuan. Teroka ni atas keizinan. Kalau ceroboh ni tak ada izin, dia main ceroboh saja. Maka sebab itu bukan sikit-sikit alang-alang tuan. 4,000 hektar. Sama ekar ni 11,000 ekar. Besar tuan. 11,000 ekar. Kalau tuan-tuan convert pergi kilometer persegi, 40 kilometer persegi tuan. Besar tuan. Kalau Perlis tu 790 kilometer persegi. Ini 40 kilometer persegi. Tanah yang diambil tu bukan tanah dia. Tanam Royan Musangking. Jual bahan nak mampu buat tu. Yang beli kita. Tak apa, dia nak cerita tuan tu bising. Kecoh kata pasal kami nak ganti rugi. Nak ganti rugi apa benda? Kami rugi ni buat begini, rugi. Kamu cerita yang rugi je. Untung kamu tak cerita. Kamu cerita rugi, kamu tak nak cerita untung. Berapa tahun dah kamu jual? Berapa untung? Berapa dah kamu bayar levy? Berapa dah kamu bayar untuk cukai? Tak ada pun tuan-tuan. Dah namanya nama pencerobohan, bukan penerokaan. Dan bukan sikit-sikit tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Tapi kita rasa sedih sebab setahu saya sampai setakat ini tak ada seorang pun yang masuk lokap. Paling koman masuk lokap, tak ada pun tuan. Dan namanya penceroboh. Kalau begitu, buat apa nak buat akta? Buat apa kita ada akta? Buat apa nak pasang signboard yang ada gambar orang pegang senapang, ada gambar orang lari begitu? Penceroboh akan didakwa. Gambar saja. Buat apa? Itu boleh nak nego lagi, nak runding apa tuan-tuan? Nak runding apa? Pada masa yang sama sebelum ni dah berlaku dah kes. Ada bekas pesara askar. Dijatuhkan hukuman sampai 50,000 tuan. Dihukum penjara lagi. Kerana tanam royan je. Dekat tanah reserve kerajaan. Tak apalah kalau itu melalui proses undang-undang. Ya, ini sekarang kenapa? Kenapa tak boleh buat benda yang sama? Ini yang kita rasa satu benda yang langsung tidak adil. Kenapa nak bagi tempoh pula untuk tempoh untuk bertenang, tempoh untuk mungkin ada tata cara untuk kita buat pemutihan. Pemutihan apa? Kalau begitu caranya pemutihan dibuat dan mereka boleh mendapat hak mereka yang bukan hak mereka pun. Kalau begitu tuan-tuan senang, kita pun boleh buat begitu tuan-tuan. So orang bagi tips, kalau tuan-tuan tak ada tanah, tuan-tuan pergi je tanam dekat mana-mana. Bukan tanah tuan-tuan, tanamlah, buatlah apa saja selagi tuan tanah tak minta, tak tuntut. Nanti kalau tuan tanah tuntut balik, kita buat macam kita ni mangsa keadaan. Ni yang berlaku tuan. Dah lah tak orang masuk ke dalam lokap, bawa pergi parlimen lagi, apa cerita? Lepas itu ramai-ramai semua angkat gambar yang Tuan Agong. Minta supaya Tuan Agong pun turut untuk masuk campur selesaikan masalah ini. Dia lupa sebulan yang dulu orang yang bawa demo untuk selesaikan masalah ini, demo lah yang memprotes tindakan kerajaan negeri mewartakan bahawa semua premis kedai-kedai semua
premis perniagaan mesti ada signboard di bawah tu, ataupun mesti ada tulisan Jawi. Orang yang sama juga tuan. Nak cabar pula kes itu dekat mahkamah. Tiba-tiba kes yang pencerobohan ni dia pula nak menghalalkan. Macam mana tuan? Mungkin ada, saya bukan nak api-apikan ni, tapi saya nak khabar benda yang tak betul kena cakap lah tak betul. Walaupun kita rasa macam mana ya, benda dah 30 tahun. Tak boleh nampak ke? Kan kecil-kecil besar. Semua orang yang terlibat tu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah kamu lepas kat dunia ni, tapi dekat akhirat kamu tak boleh lepas. Tapi selesaikan masalah ini. Ada di kalangan kita yang pesara tentera, yang dulunya membantu untuk keselamatan negara, pergi perang dengan komunis apa semua. Ada sebahagiannya yang kudung kaki kanan ada kudung, kaki kiri ada kudung. Berapa ekar tanah dapat? Saya tanya je. Ada kat sini ke? Berapa ekar tanah dapat? Ada dapat ke? Jangan kata seekar tanah, sekampit tanah pun tak dapat. Tetap setiap kali masuk bulan Julai mulalah kita pun rayuan Hari Pahlawan. Ya, saya tak ada masalah lah tentang rayuan Hari Pahlawan tu, ya tak ada okey lah. Tapi tak ada mekanisme lain ke? Kita dah merdeka 63 tahun dah, balik-balik itu je kita buat untuk menghargai jasa tentera kita. Tak ada cara lain ke? Kerajaan kan banyak aset, banyak harta, tak boleh ke bagi untuk penghargaan kepada bekas tentera kita? Balik-balik kita suruh rakyat pula yang derma. Ya baguslah derma tu, tapi sampai bila? Sampai bila? Masuk bulan Julai aja rayuan Hari Pahlawan, masuk bulan Julai aja rayuan Hari Pahlawan. Pada masa yang sama demo dah hentam macam-macam. Pulau-pulau yang menghentam tu puak komunis belaka semua. So komunis kita bagi sanjungan, yang askar tentera kita kita tak anggap apa pun. Tu macam mana? Tuan-tuan ingat kes yang di Sungai Buloh? Kan? Kes Sungai Buloh. Mengamuk habis semua. Penguatkuasa mengamuk apa semua kan? Tak apalah, kami menjalankan tugas kami. Rasakan peraturan ni habis semua. Orang pergi buat aduan tentang judi haram. Apa pasal yang kamu pergi tibai habis semua? Habis semua tuan. Orang jual karipat depan rumah pun dengan meja-meja disapu bersih tuan. Parking kereta sebelah sana tu pun lebuh habis semua tuan. Siap bawa berdoza, siap bawa apa macam-macam kan. Tak tengok kilang haram yang telah menyebabkan masalah air kepada orang di Lembah Kelang dan Selangor. Bukan sehari, 2-3 hari tuan. Saya tengok udahlah kilang tu kilang haram. Boleh bagi tempoh sampai bulan 12 untuk buat pemutihan. Apa benda ni cerita ni? Kami dah pergi dah kan. Dia pun tak buka pintu. Kami dah bagi salam 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak dah 3 kali tak jawab salam. Ini balik itu pula ceritanya. Yang dulu kalau dengar orang kita, kamu sapu bersih apa semua. Ini apa cerita ni? Ini undang-undang untuk rakyat marhain saja ke? Kamu melindungi kapitalis dan sebagainya. Tuan-tuan ingat, saya tak sebut bangsa pun, duli bangsa apa pun, rembat semacam lah. Dah ada undang-undang. Ini masalah sampai bila tuan-tuan? Sampai bila? Kita dah merdeka 63 tahun dah. Sampai bila jadi begini? Bila? Kesian lah. Ada peraturan kan? Ada peruntukan. Buatlah. Kenapa tak ada satu kenderaan? Tak ada satu kenderaan berat pun pergi depan kilang tu. Tak ada. Macam mana cerita tuan? Pada masa yang sama, rumah orang yang buat kat tepi sungai habis, kanak habis semua. Kanak semua sekali lah. Biar adil. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada masa zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tuan-tuan pun tahu, dia menaklukkan 2/3 dunia. Tetapi adilnya kepada semua rakyat. Memungut cukai tanah pun kena tengok macam mana.
Kalau tanah tu ada air yang sumber daripada hujan, dia kenakan 1/10. Kalau tanah itu yang orang tu terpaksa usahakan air, dia kenakan 1/20 je. Kalau tak ada hasil, tanam-tanam ada masalah kemarau, kita tak payah bayar cukai. Sebab Umar kata apa? Umar kata, lau matat syatun ala syattil furati dha'i'atan la zanantu anna Allah Ta'ala sa'ili anha yaumal qiyamah. Kalaulah mati seekor kambing di tebing sungai Furat dalam keadaan kehilangan rakannya, nescaya aku merasa Allah Ta'ala akan bertanya kepadaku pada hari kiamat. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pemerintahan Umar Abdul Aziz, di mana tenteranya iaitu Qutaibah, tentera khalifah, pergi serang Samarkand. Masuk dalam keadaan orang Samarkand pun tidak dia bagi amaran. Masuk memang boleh menakluki, tetapi diadukan perkara ini kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Maka Umar Abdul Aziz melantik qadi. Maka qadi memutuskan bahawa semua tentera Islam yang telah menduduki Samarkand kena keluar balik. Sebab tak boleh kamu masuk seroboh habis tu je, kena kabur dulu. Sebab misi tentera Islam, kita dakwah dulu, kabur dulu. Kalau dia tak nak, baru kita serang. Akhirnya tentera Islam semua keluar. Oleh kerana penduduk Samarkand tengok cantiknya, indahnya keadilan dalam Islam, akhirnya mereka sukarela sendiri masuk Islam, tuan. Itu yang kita nak. Kenapa pemimpin tak boleh jadi yang macam ini? Kita nak pemimpin yang macam ini, pemimpin yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tengok surut balik kepada sirah-sirah yang dulu, memang kita tidak ketanusan ada pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar mengikut landasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan saya dan kita semua, mudah-mudahan dalam kes yang saya sebut ini dapat diselesaikan dengan tuntas, dengan cepat. Tak nak nanti lama-lama diam, lalas, tengok-tengok balik-balik hobi itu juga. Demo juga tak kena apa-apa, yang kena kita saja. Tak nak lagi hobi itu. Dah bertukar berapa kali dah ni? Kali bertukar dah. Kalau ada yang melakukan kesalahan, sila. Heretlah mereka. Buat apa kita nak simpan orang-orang opini? Wallahu alam tuan-tuan, cukup sekadar ini. Dan nak masuk isyak, segala kesilapan yang saya lakukan saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahanlah menjadi pengajaran kepada saya dan tuan-tuan. Apa yang kita nak buat, kita ingat kepada Allah SWT, sebab kita takut akan disoal oleh Allah SWT di padang mahsyar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.